Kita solat cara Nabi, tapi ikut cara Yahudi. Itulah. Solat cara Nabi, hidup cara Yahudi. Hidup cara Yahudi tu. Kan biasalah tuan, saya guna bahasa. Bahasa senang faham lah. Tuan-tuan pernah dengar tak orang kata, harga macam Yahudi? Betul? Harga mahalnya. Contohlah. Yahudi ni, Nasara ni, musuh. Musuh Allah. Baik, bila kata musuh, tuan-tuan sedang memang mata Allah SWT kena ingat bila sebut musuh, yang musuh utama kita, Iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, tak sempat nak berkenalan kita. Tuan Haji. Ketuk saudara? Bukan. Tuan Nazir yang dimulakan, Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Masjid Kampung Gombak. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput pada pagi ini oleh Allah ke rumahnya dengan hanya semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan istilah sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita. Bukan sekadar dari lafaz sebutan yang zahir dari lisan, tetapi hadir dari kesedaran. Dengan harapan supaya kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Kerana menjadi hamba-Nya yang bersyukur ini, Allah dah gazetkan dalam Quran sedikit. Walaupun tiada bilangannya, tetapi dalam kuantiti yang qalil. Lawan kepada qalil, kasir. Banyak. Kalau banyak ni dalam persentasenya, ya 90%. Kalau sedikit, bawah 10%, mungkin 5%. Kenapa susah nak syukur ni? Kerana syukur ni adalah mengenal Allah. Melihat ciptaan, ingat pencipta. Kita bimbang-bimbang, ciptaan yang ada hari ini melupakan pencipta. Lihat dunia, lupa Allah. Ni bimbang. Ni kebimbangan yang cukup bahaya sekali. Yang mana bersalahan dengan tujuan kejadian manusia ini. Illa liya'budun. Ulama mufassirin syarahkan juga. Illa liya'rafun. Ini hanya saja untuk mengenal Allah. Mana mungkin kita hari ini menyembah tapi tidak mengenal. Mana mungkin kita boleh datang rumah Allah tanpa kita mengenal. Kalau kita datang ke rumah Allah, rumah ni maknanya tempat kekuasaan. Ada orang salah faham bab rumah ni. Diingat ditempatkan Allah tu. Kita nisbahkan Baitullah to HQ di Makkatul Mukarramah. Di sini, ini branch dia. Ini cawangan ni. Datang ke nisbah ke rumah ni mesti kenal datang rumah. Mesti orang kenal. Datang rumah kalau tak kenal, payahlah nak datang sikit. Bolehlah datang tapi jadi kekok lah. Baik. Jadi tujuan kejadian itu adalah untuk mengenal. Allah jadikan dunia ini bukan bersifat ada. Sifat dunia ni tiada. Tengok ngaji sifat 20. Sifat dunia tiada. Tapi biasa kita tengok celik mata dah ada dah. Kita lupa yang ada tu menyatakan sifat Allah yang maha ada. Bukan sebab dunia ni yang ada. Salah bagi kita kalau meletakkan dunia yang bersifat ada. Bermaksud ada dua ada. Dia mesti satu je ada. Jadi sifat dunia ni diadakan. Sifat kita ni dihidupkan. Sifat kita asal mati. Ini yang bimbang kat situ. Apabila dengan adanya dunia ini yang Allah jadikan sebagai alat ataupun asbab untuk kembali kepada pencipta sepatutnya. Tapi bimbang-bimbang manusia terperangkap di dunia ini, di sangkar jasad ini, akhirnya matlamat kejadian manusia gagal. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan kita ini benar-benar untuk menyatakan kebesaran Allah dengan jalan mengingatkan kita. Itulah kepada Allah. Zikir setiap masa. Itu berbalik kepada mukadimah tadi. Sebab tu mana-mana lah tempat saya pergi.
Itu mesti dimulakan dengan mudah-mudahan menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Mudah-mudahan. Itu sebab susah tu, payah sekali. Sebab nak jadi hamba bersyukur ni benar-benar dengan hati yang mengenal. Mengenal, tengok dunia, ingat Allah. Bayangkan, tengok dunia, ingat Allah. Saya ingat kata guru saya, YM Raja Azman. Dia ada kerabat dengan Sultan Perak. Dulu ngaji kat sana sekejap. Kejap-kejap pun 4 tahun juga. Dia kata, Farid, sebelum habis ngaji itulah. Bila cerita sejarah tu, kadang tak cerita sejarah. Saya pun tak tahu sejarah kadang. Memang cucu tak boleh pakai kadang tu. Tak tahu sejarah tu. Baik, kata guru saya, Farid, sebelum habis ni, kau tengok bangunan nampak Allah dia. Bayangkan. Tengok bangunan nampak Allah, tuan. Macam mana tu? Kita tengok bangunan nampak kayu, nampak batu. Nampak tukang buat. Lupa siapa yang lebih besar yang menjadikan semua ni. Tengok bangunan nampak Allah, terpinga-pinga kita. Lepas tu dah. Dari titik itulah saya meneruskan pengajian ini. Bidang itu memang seni bina saya. Saya sambung arkitek. Saya sekolah sains. Agama sains. Bukan sekolah sains. Sekolah menengah agama tinggi Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam. Tu sekolah tertua JAIS. Di JAIS, sistem JAIS tu paling tua sekolah tu. Ada satu sekolah lagi. Itu sekolah perempuan. Dia ada sekolah perempuan, sekolah lelaki. Saya tu sana. Mana foundation tu boleh sambung terus ke Azhar, tapi kerana sistemnya dia nak jadikan umarak. Ulama umarak. Sekarang ni sistem MRSM ulul albab tu. Integrasi. Tahun 1994, 93 dah start dah. Saya antara batch yang pertama yang diserapkan sains dalam agama. Ngajilah 4 senawi semua tu. Tauhid, fiqh, nahwu, surah, Quran, hadis semua tu. Bahasa Arab semua. Subjek Azhar habis je tu boleh mengajar sekolah kafar. Tu subjek dia tinggi tu. Alhamdulillah. JAIS masih kekalkan. Tambah pula fizik, kimia, admat. Tu dia. Itu orang kata boleh ke ustaz gabung dengan semua ni, tak pecah kepala ke orang kata. Tak adanya. Tak ada, insya-Allah. Jadi orang macam ni. Alhamdulillah, syukur. Digabung tu luar biasa. Di takdirnya. Jadi dapat Allah temukan juga dengan guru tadi. Alhamdulillah. Titik itulah kembali ke mendalami bidang agama dengan guru-gurunya Allah temukan selepas dalam perjalanan tu sampailah ke hari ini, dan takdir Allah Taala sekali. Allah kembalikan macam mana? Sirih pulang ke ganggang lah ni. Bersyukur ni. Ni rasa macam tak boleh nak ceramah ni pagi ni sebenarnya ni. Sebab tok-tok saudara ramai ni. Ayah mu ada. Dia lain macam cakap dengan memang lagi sikit tuning dia. Tapi apa pun sedang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah benarlah apa yang dinyatakan tadi. Kalau ikutkan sini cicit lah. Ayah saya ada tu bawa. Kadang sejarah saya memang saya tak pandai. Lupa kita. Bawa ayah saya. Ayah saya datang. Alhamdulillah. Ini memang cicit saya yang keempat lah. Keturunan yang keempat. Tuan Haji Yaakob. Tuan guru kita. Alhamdulillah. Dengan Haji Ahmad. Tuan guru Haji Ahmad insyaAllah. Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan berkat lah dapat. Dan Alhamdulillah dengan sebab itu hari ini bertepatan dengan 31 Ogos pula Allah takdirkan Tuan Jamil kita dah pinang dah. Ustaz bila boleh datang ni berejah-ejah masa. Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini sampai tarikh 31 Ogos. Gambar 1952 ada lagi kat luar tu saya tengok. Arwah Tok Jali tu. Tu tok saudara lah kan. Alhamdulillah di satu nostalgia lah. Untuk kembali apatah lagi dengan datang tempat asal usul, mengenangkan kita, tujuan kita, ingat kembali asal usul. Apatah lagi kita kembalikan balik kepada Allah. Lagilah kita kena ingat asal usul kita. Lagilah kita ingat tujuan kejadian kita. Kemana hala tuju nak pergi ni, kemana dari mana kita datang, kemana nak pergi itu. Membawa kita kembali mengenal akan hakikat yang sebenar sesuatu perkara. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kan? Seria semua ni muka ni. Tengok, oh ini rupa gamak ni cicit dengan mak ni. Dia tak jadi dengan ceramah ni. Ni cicit dengan mak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT dengan rasa begitu bersyukur ta'zimnya dapat berkhidmat kembali pagi ini nak meraihkan tuan-tuan sebenarnya. Nak meraihkan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini sebenarnya bukan nak ceramah pun, nak meraihkan.
Sebab apa mana-mana tempat memang saya niat nak meraihkan. Sebab apa meraihkan para tetamu-tetamu Allah ni. Apatah lagi tetamu Allah di tempat asal usul. Allah Akbar. Ini kalau boleh balik asal usul ni tuan, ni bukan cerita main-main ni. Dia kalau boleh balik asal usul tu, tu bukan cerita main-main tu. Dia panggil ada satu mesej besar nak disampaikan. Macam seperti Nabi SAW lah balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Maknanya satu kesempurnaan. Di satu kesempurnaan, satu seka tu dah sampai. Dan memang pun saya tak terfikir, memang tak ada, nak ceramah sini. Tidak. Memang tak terfikir pun. Memang tak terlintas pun, walaupun hari raya setiap hari tahun lalu lintas ni. Tengok, oh ini masjid. Tak terfikir pun tuan. Tapi itulah takdir Allah, qadar Allah. Kalau Allah kata bergendak lah. Macam saya. Dan lagi dah bidang tu, pergi ke arkitektur dah. Seni bina, arkitektur. Kalau sekiranya menuruti kehendak arkitek tu tak jadilah ceramah sekarang ni. Tapi semalam saya ceramah dekat Masjid USG 4 An-Nur. Ada seorang datuk ni tanya lah, Ustaz, belajar apa tu? Saya sekolah agama sama arkitek. Lepas tu tak jadi arkitek. Jadi, lepas tu jadi arkitek apa? Arkitek manusia. Ya tak ya lah kata. Ya tak ya, betul-betul kata. Dia cakap betul. Tapi nak ceritanya, susu jalur tu, kalau tak tumpah kuahnya mana? Macam mana? Tak kena nasi. Macam tu lah. Larilah macam mana kalau Allah Ta'ala takdirkan, begitulah jadi. Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat. Allah takdirkan kehidupan begini. Dan berada di sini. Syukur subhanallah. Alhamdulillah. Tak boleh nak diungkap dengan kata-kata. Dengan saya zahirkan dengan khidmat semampunya. Memang setiap malam macam ceramah je lah. Allah takdirkan. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Sentuh sikit ajuk kita pada pagi ini. Yang mana kalau kita nak sentuh balik dengan mukadimah tadi tu. Tentang takrif syukur dan kaitan dengan merdeka. Kalau tengok kepada perbahasan ulama tentang syukur ni. Perbahasan syukur pada tingkatan yang sempurna, kamilah. Itu adalah memang bebas daripada cengkaman dunia. Cengkaman benda. Itu masuk merdeka yang kita duk faham selama ni bebas sebab dijajah. Dijajah oleh satu kuasa. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT mungkin lebih arif. Zaman-zaman bagaimana cerita tentang penjajah-penjajah ini. Cuma jajahan yang berterusan akan berlaku dalam kehidupan kita adalah bagaimana jajahan takluk dunia. Jajahan alam kebendaan aghyar ni. Alam benda. Yang mana cuba mengambil alih kuasa. Rampasan kuasa akan berlaku. Hati-hati. Ini hati-hati. Ini poin paling penting pada pagi ni. Jangan sampai ada rampasan kuasa oleh dunia. Dunia rampas kuasa akhirat. Punya hebat ke dunia ni? Dunia tak hebat mana pun tuan-tuan. Penjajah tak hebat mana. Memang kalau tengok susur jalur tanah Melayu ni penuh dengan pujuan-pujuan yang hebat. Tak perlu bergantung dengan kekuasaan lain. Contoh. Tidak perlu kita bergantung dengan kuasa luar. Maka kalau nak kita takrifkan dengan dunia dan akhirat. Dan definisi agama. Maka jangan sampai kita hari ini dijajah. Bahasanya adalah rampasan kuasa. Dunia merampas kuasa. Yang lagi bahaya kita serah kuasa. Itu bahaya tu. Kalau rampas kuasa tu boleh tahan lagi berlawan kita. Ini dengan rela menyerahkan kuasa kepada dunia. Sedangkan dunia tak ada kuasa. Siapa yang bagi? Siapa yang salah? Kita. Elok-elok dunia tu tak ada kuasa, kita bagi kuasa kat dia. Kita kata dunia ni, baguslah dunia ni. Apa dunia ni? Pecahan dunia ni. Kalau sebut dunia tu umum. Kalau sebut tarikh dunia ini benda lah. Zahir, alam zahir. Ataupun aghyar, ghairillah. Selain Allah, dunia. Selain Allah, dunia. Ghairillah, aghyar dipanggil. Dalam perbahasan tasawuf dipanggil aghyar. Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak boleh ada selain Allah. Mesti Allah je. Lain pada Allah, akhyar. Ia ni dunia. Dunia apa? Barang tinggal. Barang tinggal. Barangnya tak ada kuasa. Amal tak ada kuasa. Diri tak ada kuasa. Apa sajalah yang tiada kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Apabila kita ada dua kuasa, habis. Akhyar. Jadi, apabila kita meletakkan, kita menyerah kuasa kepada benda, habis. Dunia ni,
Yang ditinggalkan apa? Duit tinggal, isteri tinggal, suami tinggal, semua tinggal. Yang lagi bahaya, serah kuasa kat isteri. Bahaya tu, rampasan kuasa oleh isteri. Ni saya dijajah oleh isteri saya, Ustaz. Contoh, kan? Rampasan kuasa oleh duit. Duit rampas kuasa kita. Asal mula kita urus duit. Lelah sekali duit urus kita. Kita dah terikat dengan duit. Beramal mungkin kerana duit. Apa? Saya tak beramal, saya tak sedekah, tak ada duit. Sedekah tak ada duit. Dia patut jawab, sedekah tak ada duit, sedekah dengan macam-macam. Semua kebaikan ini sedekah. Kata Nabi SAW. Senyum tu sedekah. Tabung lalu senyum. Apa hal? Sedekah. Lepas tu kita jawab, tabung ni nak duit bukan nak sedekah mulut. Kata. Ada pandai juga kadang tu. Lalu hari Jumaat, lalu dah senyum dia. Apa hal? Sedekah Ustaz. Ni je setakat mampu. Tak apalah kalau itu je mampu. Tapi kalau ada duit uluk, maksudnya, bagaimana hari ini kalau kita takrifkan bahayanya ancaman dunia ni. Dia menyebabkan bila kalau kuasa tu diserahkan kepada yang tak sepatutnya, maka disitulah hilangnya kenikmatan. Betul tak? Suatu sebelum kita bebas ni, maknanya masuk dalam cengkaman penjajah ni, mana ada kenikmatan? Tak ada nikmat. Terhalang sana, terhalang sini. Nak pergi sana payah, sini payah. Bolehlah hidup juga. Tapi tak sebebas sekarang lah. Begitulah beramal kalau dijajah oleh dunia. Tak bebas tuan. Takbir Allahu Akbar. Tahulah hati ni. Mula. Allah. Tahulah. Banyak tak tahu dia. Dia tak boleh rasa. Dia tak boleh rasa kebebasan itu. Dia dibelenggu oleh cengkaman apa? Akhir keduniaan. Kita bimbang sama ada dua. Tadi, rampasan kuasa atau menyerah kuasa. Ini bahaya. Bila kita menyerah kuasa pada selain Allah, maka ini kita bimbang berlakunya kezaliman. Zalim apa? Zalim dalam meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah nama zalim. Adil meletakkan sesuatu pada tempat. Dan ini yang menyebabkan dosa yang besar dilakukan. Inna syirka la zulmun azim. Malah kita bimbang bila kita menyerah kuasa bukan pada tempatnya, maka kita bimbang berlakunya syirik. Syirik yang berlaku. Jadi berlakunya ada dua kuasa. Duit berkuasa menentukan ibadah kita. Kalau Ustaz, kita kena ada duit juga, ialah ibadat dengan amal. Kalau tak ada duit, macam mana nak pergi haji? Tanya balik sekarang nak pergi haji macam mana? Tak boleh, nak ada. Dulu kata pergi haji pakai duit, sekarang pakai apa? Tak boleh. Ada duit ni. Saya Alhamdulillah sempat suatu PKP tu, Allah takdirkan saya pergi umrah, bawa jemaah. Jemaah elit lah. 5 orang tak ramai. Saya jadi mutawih khas dia. Waktu pergi tu bulan 12. Dia punya booking untuk pergi umrah bulan Ramadan. Dia bayar cash dah. Dekat 100,000. Ni yang dia berduit ni. Masa saya pergi tu pun Allah takdirkan pergi yang package yang paling mahal. Kita pun tak tahu. Tengok-tengok siapa? Allah Akbar. Orang yang ada. Orang have lah panggil. Orang ada panggil. Baik. Jadi maksudnya kalau pakai duit. Dia dah booking dah duit dah. Tapi di mana kuasa duit dalam menentukan ibadat? Tak ada. Tak ada satu duit pun boleh bayar tu embassy Arab. Saya bayar. Tak ada. Balik dia. Tak ada. Duit tak laku. Sekarang duit tak laku. Ni kalau kita nak masuk. Kena SOP ni. Kita bagi duit. Tak laku. Tak boleh. Tak boleh dia beli. Tipu-tipu ke. Tak boleh lah. Tak boleh. Maknanya Allah nak ajar. Mungkin selama ni kita dijajah. Minda kita. Oleh kekuasaan duit. Ada dua kuasa tanpa sedar tu. Orang kata kederat kita ni berkuasa. Dah lemah, tak larat nak ibadat. Dah tu, sekarang ni yang sihat-sihat pun tak boleh ibadat lah. Apa dia? Allah tutup rumah lah. Saya nak pergi, Ustaz nak pergi. Keluar. Nampak tak? Tutup. Nampak? Keluar kena. Saya ada tenaga ni, Ustaz nak solat ni. Keluar. No, tak boleh. Kan dulu nak tunggu sihat lah. Ataupun sebab sakit tak boleh ibadat. Dah ni, sekarang sebab siapa ni? Lillah. Sebab tu kemuncak bagi ibadat itu juga adalah ikhlas. Malah bukan kemuncak, perjalanan ibadat itu ikhlas.
Tengok pada ibadah haji itu, rukun yang kelima itu mesti kalimahnya la syarikalah. Dia ulang banyak kali. Kenapa? Kita bimbang berlakunya tadi penyerahan kuasa bukan pada tempatnya. Kita bimbang sangat perkara ini berlaku. Dan ini apabila berlakunya perkara ini tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, maka kita akan berlakunya bila kata rampasan kuasa ini berlaku dengan kefahaman. Bila kefahaman tidak sampai kepada maksud kefahaman yang sebenar, maka perbuatan juga turut akan mempengaruhi kita. Muka, cara perbuatan, cara hidup kita pun berubah. Sebab dah ada dua kuasa. Cuba kalau ada satu kuasa, lain. Contoh, kita nampak Allah je berkuasa. Makhluk tak ada kuasa. Ketika Allah panggil, berbeza perbuatan kita. Ketika kita bekerja, merasakan ada satu je berkuasa. Allah. Maka lain gerak geri kita. Mesti lain. Itu makam ihsan. Kita berniaga, Allah panggil. Lain orang yang berniaga dengan merasakan Allah je berkuasa, bukan duit berkuasa. Walaupun waktu itu klien ni mungkin orang tengah ramai, dia boleh tinggalkan. Macam berlaku di Mekah dan Madinah. Dan di tempat-tempat tertentu. Lain tuan-tuan. Jadi di sini, kalau kita lihat ada hadis yang menyokong, ataupun kita melihat kembali kepada syarahan hadis yang berlakunya nanti umat Islam ni akhir zaman, apabila dia tidak berjaya membebaskan diri daripada cengkaman keduniaan yang dipanggil jajahan tadi. Malah kalau kita kaitkan dengan merdeka itu, dia pada bahasa Sanskrit tu tuan-tuan. Kalau ada siapa Wikipedia tu, ensiklopedia tu, cuba type merdeka. Dia asal pada mahardeka. Mahardeka ni maknanya kekayaan, keagungan, kekuatan. Jadi sekiranya adanya kekayaan lain, macam itulah, keagungan lain, maka dia belum merdeka. Merdeka ni satu maksudnya kekayaan. Kekayaan apa? Yang bebas daripada sebarang kekayaan lain. Maknanya contoh macam negara Malaysia, kekayaan ni ditabir oleh Malaysia aja. Macam tu. Dia tak ada dua kaya, dia tak ada pihak lain yang menumpang kaya kita. Tak boleh. Contoh. Itu bukan merdeka tu. Jadi kalau merdeka ni dia urus sendiri, macam tu lah. Maknanya kalau takrif pada tadi, maknanya dia tidak ada campur tangan siapa-siapa. Kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW ini, dalam menceritakan tentang umat Islam, mula mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Disebabkan oleh tadi, jajahan berlaku. Pertama, jajahan dalam bentuk kuasa dan zahir, dan dia masukkan, dia panggil doktrin atau kefahaman. Ini bahaya ni kefahaman ni. Dia masukkan ajaran-ajaran, mungkin ajaran sesat kita tidak nampak, tetapi kita tanpa sedar sesat di dalam kefahaman dalam bersyariat. Syariat, contoh kita dah lakukan syariat yang asas, solat, tapi syariat kehidupan kita lupa. Tadi syariat menyatakan tak ada kuasa lain. Itu syariat lah tu. Walaupun perbahasannya akidah, tapi syariatnya begitu. Tiada ada kuasa lain, ni kena nafikan. Ni kena ada berlaku sesuatu perkara yang dipanggil, ini ada tazkirah, ni mengingatkan balik. Jadi kata Nabi SAW, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul. Qala Rasulullah SAW, latattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bishibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhalu fi jurri dhab lattaba'tahum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Qala faman, kata Nabi. Rawahu Muslim. Apa maknanya? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat sebelum kamu. Ni bahaya. Latattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Berapa banyak kita ikut ni? Shibran bishibrin wa zira'an bizira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun. Maknanya teruk benar ni, tafsiran ni. Kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul?
Adakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nampak? Baik, kalau kita lihat dalam konteks satu kenyataan saya tulis tuan-tuan daripada hadis inilah. Kita solat cara Nabi tapi ikut cara Yahudi. Itulah. Solat cara Nabi, hidup cara Yahudi. Hidup cara Yahudi tu. Kan biasalah tuan-tuan. Saya guna bahasa. Bahasa senang faham lah. Tuan-tuan pernah dengar tak orang kata, harga macam Yahudi. Betul. Harga mahalnya. Macam tu lah. Yahudi ni, Nasara ni, musuh. Musuh Allah. Baik, bila kata musuh, tuan-tuan sedang mata Allah SWT kena ingat bila sebut musuh, yang musuh utama kita, Iblis. Ingat ya? Bila sebut musuh, presiden, musuh atau kejahatan alam semesta ni, presiden dia ada presiden dia. Iblis. Apa kerja Iblis? Kerja Iblis ni memang dia akan menghasut hasutan setahap mana hasutan tu. Sehingga kita menafikan Allah. Itu je. Bukan menafikan amal. Iblis takkan buat kita menafikan amal. Kerana dia pun beramal. Dia nak buat sampai kita menafikan kuasa Allah ketika beramal. Boleh ya Ustaz? Ya. Tu berlakunya syirik tu. Syirik khafi, syirik jali, syirik yang tersembunyi, syirik yang zahir. Syirik zahir kita tahu dah, percakapan terang-terang, perbuatan terang-terang kita buat. Ini yang khafi. Baik, kalau kita kaitkan bagaimana kita ikut Yahudi Ustaz, kita solat, hidup, semua kita ada bangsa, ada adat ketamadunan kita. Kalau ikutnya betul-betul blown rambut, pakai skirt, pakai ni, tu nampak nah. Tapi kat mana yang dikatakan akan ikut jejak langkah? Kalau tak boleh secara besar-besaran, secara halus ni. Katakan lebih, hatta law dakhalu fi jubrin dab. Sehingga kan kalau masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut. Punyalah mereka akan buat kita ni yang mana diasaskan oleh Iblis ni. Sebab Iblis ni dia punya dendam dengan kita ni tuan-tuan. Ui, dendam dia. Kalah dendam apa? Dendam kesumat, dendam berahi, semua kalah tu. Dendam dia ada masalah, dendam dia ada masalah dengan Nabi Adam AS. Tak ada kena-mengena dengan kita kena sekali. Tu, dendam apa tu? Dengan kecicit-cicit kena. Contoh, kan? Bukan kecicit, ke piut-miut semua kena. Dia masalah dengan nyata. Yang ke bawah-bawah, aku tak mau tengok muka kau. Engkau ni mesti ada dah keturunan dia ni kan? Macam tu lah. Balik yang masuk sini. Contoh. Iblis kata, qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Iblis ni dia puji Allah. Qala fa bi izzatik, Tuhan yang Maha Agung. La ughwiyannahum ajma'in. Demi sesungguhnya aku akan sesatkan semua cucu cicit Adam. Bukan saja cucu cicit Tuan Haji Yaakob ya. Bukan cicit piutnya ada berkaitan dengan nama spesifik dah. Tak ada. Cicit Nabi Adam AS. Cucu cicit. Kinalah kita semua ni lah. Illa. Kecuali. Ada kata kunci dia kecuali. Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Dalam tarikh ini terpilih dan ditetapkan di sini adalah yang ikhlas. Yang ikhlas saja yang tidak akan diganggu ni. Maknanya dari sebesar-besar perancangannya dengan teguh tak ada pakai tak nak lah ni seban tak nak pakai jubah tak nak pakai dia kata ini bukan trend kita trend moden katanya. Trend moden. Bayangkan bila ayah cerita dulu arwah unyang, saya panggil arwah unyang. Kau tahu barik arwah unyang kau dulu tengok orang tak kaseban dah kaseban dah. Berseban dah tadi dah tinggal ingat nak tak tigu orang unyang pakai ajak lagi. Tak sempat. Seban, pakai kot. Nah, pakai baju Melayu. Pakai baju apa dalam? Pakaikan perekat. Tali pinggang hijau. Pakai tongkat. Time orang tak pakai macam tu, dia pakai. Adakah itu mundur? Adakah itu satu kemunduran? Nah, dia kalau itibak ni, Nabi duk pakai dia, walaupun tu 1400 tahun. Ni jam ni 7.10. Betul? Seminit lagi habis lah. SOP kan? Bukan?
Kata, kalau datang sikit-sikit ngaji je lah. Nak berkongsi je, bukan ngajar pun. Baik. Apa saja yang kait dengan Nabi, walaupunlah 1400 tahun Nabi pernah buat je, itu benda yang barokah. Walaupun tak wajib. Jadi shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, makna kalau dia nak buat kita duk pakai seban kolot. Mundur. Dulu lagi pakai lah. Di saat orang tak pakai. Adakah kemunduran? Tidak. Apa saja dengan kait dengan Nabi SAW bukan kemunduran, malah keajaiban. Bawa kayu siwak ni. Ni. Apa pakai siwak-siwak? Baru gigi kan ada Colgate katanya. Colgate? Habis nak buat Colgate bawa. Ini kayu siwak ini. Fadilat contoh. Ni kalau kaji bab siwak. 70 kali ganda fadilatnya. Solat tanpa kayu sugi. Dengan bersugi. Dan ini kata Nabi, syaitan takut. Ini kayu ni syaitan takut. Jangan ditanya sebab yang melibatkan keajaiban. Amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi SAW itu walaupun kita tidak masuk di akal, tapi itu memang benar-benar menepati spek yang Allah nak. Baik. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat, walaupun dia gagal, katalah kita pun ada kesedaran nak mula balik pakai, dia tarik juga si iblis ni. Dia nak buat sampai kan kita meninggalkan Nabi, meninggalkan Allah secara halus. Itulah dia maksud tentang kefahaman tadi. Dia tidak menghalang kita beramal. Dia akan suruh kita beramal. Tapi dia menghalang kita untuk yakin ketika beramal. Apa maksud yakin ketika beramal? Yang ini dia tak yakin dengan amalan itu Allah akan rida. Contoh solat. Yakin ke solat ni Allah rida? Solat je lah. Wallahualam. Wallahualam dia kata. Solat tu memang apa saja yang telah digezetkan sebagai amalan, yakinlah itulah amalannya Allah redha. Walaupun kita tak layak. Confirm ke pergi masjid ni masuk syurga? Tak confirm masuk syurga, tapi jalan ke masjid tu menuju syurga. Confirm ke bagi majlis ilmu ni masuk syurga? Tak confirm masuk syurga, tapi jalan menuju ke majlis ilmu Nabi kata dimudahkan jalan ke syurga. Jadi apa-apa amalan ini dinisbahkan dengan Allah. Bila kata beramal tak yakin, dia beramal tak sepenuh hati. Dan ini dimasukkan lagi dengan takrif-takrif dunia yang mengatakan sebagai contoh, saya ambil satu dalil surah An-Nisa ayat 77. Allah kata apa? Kul mata'ud dunya qalil. Ini pun bahaya juga ni tuan. Ini serangan halus ni. Allah kata kul mata'ud dunya qalil. Katakan hal berkaitan dengan dunia itu kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itu yang kekal. Cuba kita tengok. Pagi ni je. Duit dengan pahala. Mana lagi kecil, mana lagi besar. Besar duit lagi pahala. Bukti, dia bawa duit RM50 dengan RM20. Dia nampak RM20 tu besar. Dia masuk RM20. Besarnya RM20 ini. Itu pun RM20. Semalam dah sedekah dah RM1. Yang penting Allah tengok kita ikhlas tidak. Pandai juga dalil gitu. Keluar dari hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ngaji. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Allah tak tengok rupa dan harta. Tapi Allah tengok hati dan amal. Memang Allah tak tengok rupa dan harta, kita nak tengok duit tu. RM20 besar. RM20 besar. RM1 pun, dia kira besar lah ni, sedekah ni. Bayangkan, cuba bawa RM1 pergi kedai runcit. Dia campak kan, nak beli apa ni? Kita bagi isteri kita RM50 pergi shopping. RM50 pergi lah beli. RM50 bang. Main sini, aku masuk tabung masjid kamu gombak. Banyak tu bang. Nampak? RM50 di sisi Allah banyak. Patutnya RM50 tak cukup. Patah balik tu. Apa? Nak ambil cek. Ambil cek. Ini halus. Halus serangan ini. Pahala tu terkorban kerana harta. Bukan harta terkorban kerana pahala. Berfikir-fikir tu. Termasuk RM50. Pitam 3 hari. Allah. Apa? Tak ada baki. Yang ikhlas RM20. RM30 tak ikhlas dah. Yelah Ustaz, bukannya, ni bukan soal sedekah semua ke tidak. Ni soalnya kita nampak kecil ke besar. Itu je maksudnya.
Kadang-kadang kita sanggup laburkan kepada satu perkara dunia, kita nampak benda tu besar. Sedangkan dunia ni kecil. Mulakan dengan nilai duit tu kecil. Sebab tu sahabat boleh bagi kat Rasulullah. Ya Rasul, keep the chain. Keep the chain terus. Ya Rasul, tak ada nak pakat-pakat. Rasulullah SAW kalau buat tawaran ni tuan-tuan, sahabat dia tak ada share-share. Contoh, kita ambil sejarah Telaga Bi'ru Ruman. Ni insyaAllah, kalau dah pergi nanti lain sekali dah buka border umrah nanti, pergilah tuan. Tapi sekarang dah tak boleh masuk. Dia panggil Telaga Bi'ru Ruman. Dah ada, sebab dia digazetkan ada kerajaan punya Saudi, tak boleh masuk. Dulu boleh. Macam-macam kadang dah tahu fadilat dia, dia buat macam-macam kat situ kan. Telaga Bi'ru Ruman antara telaga yang dibebaskan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sewaktu, ni jajah juga ni. Sewaktu telaga itu dipegang oleh Yahudi. Dia cah ni orang nak minum, dia cah. Minum dia cah. Nabi kata siapa boleh bebaskan telaga ni, syurga. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengar, tak cerita banyak. Jumpa Yahudi, aku nak beli. Berapa nak bagi? Tak ada jumpa Abdul Rahman bin Auf. Mari kita pakat share 50-50. Tak ada. Tak ada jumpa Umar Khattab radhiyallahu anhu, tak ada. Hang ni duit simpan banyak buat apa? Kita kan nak. Bab amalan dia kongsi-kongsi dengan ramai. Bab untung makan seorang. Kalau untung tak boleh nak share. Tapi pahala kita share-share. Pahala share-share. Banyak pahala apa? Pahala tak boleh share. Contoh, bab soft. Ada kosong. Makruh kalau bagi orang lain ke depan. Makruh. Kita kena ke depan. Tapi kalau ke depan tu tak boleh lah. Ustaz, ni kita tak boleh lah. Dah depan tu kosong. Share, tak apa. Itu mungkin lah. Tapi kalau ada kosong, kita tolak orang lain ke depan. Makruh dalam Islam. Tapi kalau dalam bab dunia, isar dia panggil. Mengutamakan orang lain. Bagi orang lain duit. Kita tak makan. Tak apa. Itulah yang Nabi buat. Sebab nampak pahala besar. Berhabis duit. Untuk orang. Tak apa. Malah berhabis duit. Tapi pahala dapat. Kadang-kadang kita ni nak faham ini pun kadang-kadang konflik juga. Ni cerita mereka bab ini tak lepas. Ini yang kita nak latih tuan-tuan. Kita nak latih. Inilah kita nak latih. Nak bebaskan. Ni sebab apa? Sebab Yahudi dah berjaya masukkan besarnya duit. Malah duit boleh beli agama. Tu dia. Sekarang semua pakai duit. Ustaz nak mati pun pakai duit. Ustaz tak ada duit macam nak mati. Siapa suruh bagi takrif macam tu? Salah takrifan yang salah. Mati-matilah. Duit-duitlah. Tapi ini yang berlaku tuan-tuan. Jadi maknanya sebenarnya mata Allah SWT kita nak keluar daripada jajahan ini. Setelah Allah bagi kita kekuatan untuk keluar pada jajahan yang pemerintahan ini. Dan kita dah bebas boleh beramal dengan mudah. Ya Allah. Maka langkah dan seterusnya dan selama-lamanya adalah pastikan kita bebas daripada cengkaman duniawi. Caranya tadi tu salah satu tu. Kena ingat bahawa setiap gerak langkah kita ni misi iblis. Dia nak buat nampakkan bahawa dunia ni berkuasa. Ini saya ringkaskan mudah gitulah. Dia nak nampakkan kekuasaan dunia kepada kita. Apatah lagi kadang-kadang yang beramal tanpa ada tujuan ikut beramal pahaman-pahaman yang betul, dia nampak dengan amal, nampak kuasa. Nampak kelebihan. Dapat karomah ni. Aku dah cakap dah amalan ni berkuasa. Dah dengan amalan pula kena. Dia jadi bahaya. Jadi maknanya, macam mana kita keluar pada situasi ni, kesimpulan tuan. Dia lain macam dah pandang tu, lain macam dah. Cicit tak cicit. Berhenti cepat. Okey tak? Baik cukup. Jadi kesimpulan kau tengok bagaimana kalau kita dah tahu bahawa akan adanya berlakunya jajahan ini dan ini akan berlaku tuan. Sampai bila ni? Sampai kiamat. Jadi pertama kita kena ingat, kita kena faham bahawa rampasan dunia ini dia akan melakukan misi merampas. Siapa yang akan tunggang dunia ini? Nafsu dan syaitan. Iblis lah. Dia akan buat dunia ini mengambil alih akhirat. Yang ini mudah tadi pahala, harta. Ini contohlah. Harta berkuasa atas pahala. Malah ada yang menetapkan tak ada harta maka tak adalah pahala. Allah. Setara tu tuan. Kalau ikut pada susunan, kerana pahala lah ada harta. Bukti zakat. Pahala dulu ke harta dulu? Pahala. Sebab siapa tak buat, dosa. Sebab pahala tu orang bayar zakat. Betul lah tu.
Setakat hari ini zakat tak pernah kering kerana pahalanya. Kalau keringlah zakat, alamatnya kiamatlah dunia jadi. Allah hantar bala tentera menyerang. Ingat, siapa yang tak bayar zakat, perang. Maknanya kerana pahala ada harta. Kena tukar statement tu. Mekah, Madinah tu. Sebab apa orang beria nak pergi? Dia pergi taubat nasuhah tak nak belanja tu. Pergi belanja juga. 2 beg balik. Bawa duit. Sebab apa? Pada situ ada pahala. Seronok kita belanja kat tempat yang berpahala ni. Seronok je kita nak sedekah. Sedekah Ustaz. Sedekah. Dalam sedekah-sedekah 2 beg besar bawa balik. Ini hasil sedekah saya ni. Orang tak sebut belanja maksud sedekah. Baik. Jadi maknanya nak bagi tahunya bahawa berlakunya ini kena hati-hati. Jadi kita nak bebaskan dia adalah kalau kita lihat pada kesimpulan tadi surah An-Nisa ayat 77. Allah kata kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan dunia itu kecil. Cara kita sekarang adalah nak membebaskan cengkaman dunia ini, kita kena letakkan dunia pada takrifnya yang asal, yakni kecilkan dunia. Caranya dengan tafsiran lah. Duit kecil, semua kecil, usaha kita kecil. Jadi kita adalah kita besar-besar kan. Kau tahu aku yang ni. Kalau tak ada lah dia tak buka kawasan ni. Dia besar-besarkan orang tu. Walaupun dia punya apa sumbangan dia banyak ataupun kita ni, tapi kerana usaha ni kecil, kudrat Allah tu besar, maka apalah sangat usaha yang kecil ini. Malah malu nak mengaku yang macam belum beramal lagi rasanya. Tu kaedahnya orang yang merdeka beramal kerana merdeka ni, jiwanya dia nampak macam tak beramal. Kata ulama gitulah, kesimpulan amal ni sehingga kan dia tak rasa beramal. Tapi beramal bukan kata tak beramal terus. Itu langsung tak jadi. Ni dia beramal tapi tak rasa beramal. Dia ceramah tak rasa ceramah, tak rasa macam baru mula tadi kan. Itu yang saya tak berhenti-henti ni. Allah. Baik, saya kira cukup setakat tu dululah. Jadi membebaskan ni letakkan makna pada tempatnya, qalil kecilkan dunia. Ini surah Nisa tu dalil boleh ingat. Surah Nisa ayat 77 tadi. Kul mata'ud dunya qalil, kecilkan dunia. Tuan-tuan sejemaah mata Allah Taala, orang dulu-dulu ni subhanallah. Semalam baru saya dengar arwah Tok Jaludin Haji Ahmad, ayah cerita. Arwah Tok kau ni, kalau dia naik bas ni, dia tengok ada saudara mara, dia tapau semua, dia bayar semua dia. Duit dia tak heran. Arwah Tok mungkin nyang pun sama. Dia nampaknya semua kecil. Musuh-musuh negara ni kecil. Kecil besar kau tengok kau ni. Macam tu lah. Sebab tu dia berani lawan. Berani memperjuangkan. Kerana mereka nampak kecil dunia ni. Sebesar mana musuh dia mengaku besar, di sisi orang beriman, aku nampak kau kecil. Tinggal lagi Allah tak izinkan aku buat kerosakan atas kau. Tu je. Tu dia. Macam Tok Kupaloh. Ni cerita-cerita orang dulu-dulu pula ni. Tok Kupaloh. Dia tengok British tu kecil lah. Nak ambil tanah Terengganu. Boleh. Sebab Terengganu antaranya terakhir dijajah. Boleh. Ambil lah tanah tu berapa kilo nak ambil. Dia siap beli lagi. Marah orang British. Dia ni jumpa dekat armada kapal perang. Dia panggil ni Tok Kupaloh naik kapal perang. Nak nunggu hebat. Tok Kupaloh datang seorang. Yalah. Serban. Naik atas kapal tu. Dia sengitkan serban. Sengit kapal. Tak jadi bincang. Balik. Kau bawa kapal. Aku bawa pencipta kapal. Macam. Aku bawa laut. Laut ini bersamanya Allah. Tu maksudnya. Maknanya orang beriman ni, dunia ni datanglah. Pakailah apa pun, jet pejuang ke apa ke, kecil. Kerana kuasa Allah tu besar. Ni cara dia. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Jadi kalau sedekah tu, kecil lah. Jadi 1,000 kecil, 2,000. 2,000 dah biasa 2,000, 5,000. Kalau dah kecil, jumpa imam, mam isilah berapa nak cek no, cek kosong, isilah. Allah. Ini makam ni makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katanya. Maknanya tahap begitu tuan. Jadi tak terasa macam besarnya pengorbanan kita ni, walaupun kita banyak berkorban, tetapi kita kecilkanlah pengorbanan itu agar redha Allah yang dibesarkan. Jadi cukup setakat tu. Mohon ampun, mohon maaf terlebih masa tu kurang bicara, terkasar kata. Ambil masa tuan-tuan, sedaya mata Allah Taala, tok-tok dara saya semua ni, alhamdulillah bertemu balik kita hari ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ini bukanlah perjumpaan yang terakhir. Mungkin ini berputiknya permulaan untuk terus bersama di sini insya-Allah. Mungkin kita akan cuba bincangkan insya-Allah
Terima kasih lagi sekali atas perhatian. Mohon maaf lagi sekali. Mohon maaf. Segam tu saya ni. Mohon maaf banyak-banyak ni. Takut-takut terlebih kata action betul si cicit ni katanya. Cukup bimbang kalau macam tu. Ya Allah cukup bimbang. Jadi mohon maaf saya datang ni berkongsi saja. Moga-moga Allah rahmati. Doakan saya insya-Allah. Doakan semua tuan-tuan dan kita doa semuanya yang hadir pada pagi ini. Allah berkati, Allah luaskan rezeki, lapangkan seluas-luasnya segala permasalahan yang ada. Allah bagi rezeki yang melimpah ruah insya-Allah dan memilih semua yang hadir pada pagi ini yang menonton dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr.